Payment tuan-tuan, kita bukan tak boleh buat. Barang bukan tak ada. Tapi owner yang tak nak. Okey, penyambungan. Jangan pakai konektor, jangan pakai balut, twist-twistkan wire, balut dengan black tape. Minta tolong. Kita dah tengok tadi video macam mana dia twist wire, balut black tape, terbakar kan. Macam tu lah dia. Unit burn due to wire twisting cover by tape. Nampak? Terbakar. Installation joint with connector. Terbakar juga. Bahaya tuan-tuan. Hmm. Dia terbakar ni salah satu faktor dia kadang-kadang kita punya device. Contoh MCB. Saya pernah jumpa tuan-tuan satu aircon 2.5 horsepower. 2.5 horsepower. Dia pakai C32 MCB. Tetapi bila kita running aircon tu running, M dia makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi. Makin lama makin tinggi tapi MCB tak trip. MCB dia pakai 20. MCB dia pakai 20. Dia berapa M lah, saya tak ingat lah. Kalau 2.5. Dia lebih kurang macam tu lah cerita dia kan. Saya nak cerita bagi tuan-tuan faham lah. Maksud dia bila M tu lebih tinggi daripada yang boleh dibawa oleh MCB ni. Tapi MCB ni tak trip. Apa maksud dia? MCB ni masalah lah. Sepatutnya MCB ni dah trip lah. Tapi dia tak trip. Nasib baik kabel dia besar. Ha. Jadi unit tu tak terbakar pun. Kalau tidak, kalau pakai kabel kecil, dah terbakar lah dia punya kabel kan. Okey, pukul 3. Ya. Berapa lama tempoh untuk minor dan major service? Yang ni belum lagi tuan Tuan Zukri, yang ni belum lagi. Besok kita masuk untuk minor dengan major. And step yang perlu buat dan parts yang perlu diganti. And step yang dia buat dan parts yang perlu diganti. Untuk aircon ni, saya bagi contoh kita belajar split unit kan. Split unit ni tak ada apa-apa pun part yang nak diganti. Hmm. Sebab dia senang cakap bila kita beli tu, pakai sampai dah tak terpakai. Lagi kita jaga kan. Tetapi, ada tetapi pula. Minor damage ni. Step yang perlu buat dapat yang perlu. Sebenarnya tak ada benda yang nak ganti. Tapi saya pernah jumpa tuan-tuan Fin. Sekejap outdoor. Saya cari gambar ya tuan-tuan. Saya pernah jumpa outdoor punya fin yang bila saya tembak air, dia terus geput. Sebab saya tak tahu sebab dia yang utama. Save image. Hmm. Sekejap tuan-tuan saya nak. Sekejap.
Okey. Apa ni? Mana hilang? Okey, ini outdoor unit. Yang besi-besi aluminium ni, ini dipanggil fin. Ha, dekat indoor pun ada juga fin. Kan? Ni, tapi ni namanya fin lah. Jadi saya pernah pergi satu rumah ni untuk servis. Saya tembak air ni, fin ni, jatuh macam daun kering tau. Brum. Jadi nampak dia punya copper ni. Saya tak tahu sebab apa. Tapi saya buat andaian sendiri lah sebab saya masa buat seorang. Mungkin sebelum ni dia pernah, dia selalu sangat servis chemical. Pakai chemical tuan. Hmm. Apa dia? Jadi saya buat andaian sendiri kan. Saya rasa mungkin sebelum ni dia selalu buat servis chemical. Chemical ni bukan tak bagus tuan-tuan untuk servis. Bagus sebenarnya tapi uh, masa kita bilas tu, chemical ni kena bilas bersih. Memang bersih, kena 100% bersih. Kita kalau boleh jangan tinggalkan pun apa chemical punya saki-baki ni dekat celah-celah ni. Maknanya kalau kita bilas pakai air tu, bilas betul-betul lah. Orang aircon dia tak kisah sebenarnya sebab dia pakai air tu tu rumah. Dia bukan bawa air sendiri kan. Dia pakai air tu rumah. Dia cuma bawa dia punya kemahiran lah dengan tool dia. Lain semua dia pakai tu rumah. Jadi dekat fin ni lah. Maknanya pada saya kalau cuci chemical boleh tapi kena cuci bersih-bersih. Ha. Jangan tinggalkan. Jangan cuci bilas tu sambil lewa lah, bila kita dah bawa chemical. Chemical ni biasa saya sendiri pun akan guna juga chemical ni tapi bila unit tu tersangat kotor. Tuan-tuan tak pernah jumpa lagi yang penuh dengan habuk kat sini. Penuh. Angin tak boleh masuk pun, tak lepas pun angin. Hmm. Ni bahagian belakang tau, bahagian belakang indoor. Dalamnya ada kipas. Jadi angin tu akan ditarik daripada belakang ni, dia akan keluar ke depan. Jadi pindahkan haba yang ada dekat coil dalam ni. Okey tuan-tuan. Ya, ada lagi tak? Yang ni besok saya jawab Tuan Zukri. Tempoh untuk minor dan major switch. Dia ada jadual dia sebenarnya. Dalam untuk minor dan major ni apa yang sebenarnya yang kita kena buat. Jadual ni sebenarnya bergantung kepada pengeluar aircon. Tiap lain, Daikin lain, apa lagi? Gree lain, Top Air lain, lain-lain. Ikut dia punya apa ni, pengeluar lah. Okay, 3 suku tuan-tuan. Kita lihat dulu. Sekejap. 15 minit boleh tuan-tuan. Cik Nizal? On. Alah dah. Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Okey, kita lihat dulu lah. Sampai Kita 2:30 boleh lihat dulu. Ha. Teruskan Cik Nizal. Okey, kita rehat dulu. Take 5 kan? Take 5 ke take 10? Ha. Cek Take 15 lah. take 15. Okey, boleh, boleh. Tak ada masalah. Dia mungkin nak minum air Tiga juga suku. hari Ha. ni. Ha. Masuk balik. Okey. Kalau anda ada soalan ke apa, bolehlah kita bertanya. Ataupun mungkin boleh sharing pengalaman masing-masing lah. Ada segi Ha. Boleh, boleh. mungkin di sini kita kan semua kontraktor. Jadi Ha. Itulah. mungkin anda boleh sharing lah sama-sama. Mungkin setiap orang tu mungkin ada pengalaman dia. Jadi orang lain pun mungkin belum lagi Ha. apa, Rasa. kan, mungkin boleh kongsi. Okey, mungkin kita lepas ni Q&A ataupun sharing lah. Nanti pulang pada Cikgu Ha. Nita. Jadi kita tag 15 dulu kan? Kita tahu kan? Ha. Betul-betul. Dan 3.30 lah kita masuk kan? Okey, baik. Okey, right. Kita tag 15 dulu kan? Okey. Okey, right. Okey.
Okey. Okey. Hmm, sementara tu mungkin kita check dululah kata attendant. Kita check kalau dari segi gambar kita tak ambil lah. Okey. So kita dah complete ambil gambar tadi. Okey, jadi kita jadi kita dengar tak suara saya? Cakap apa? Kita sebab silent. Dengar. Okey, right. Okey, jadi kita akan start balik. Sementara tu kita nak check in lah update semasa attendance Okay. Tapi sebenarnya attendance ni kita dah ada sebenarnya satu hari yang paling penting lah adalah ambil gambar tadi. Jadi kita just sekadar check in lah. Tak ada apa lah sebenarnya. Okey, jadi ini adalah senarai terkini daripada pagi start nombor 19 Okey, sampai nombor 33. Ini nama-namanya dah isi lah untuk pagi ni. Okey. Jadi anda boleh nampak lah apa yang ada isi. Cuma kalau ada yang tidak nombor pendaftaran syarikat ni tak apa. Kalau tak ingat tak apa. Nanti syarikat akan tolong isikan lah. Mungkin data kita ada yang tak ingat kan. Kita akan check lah sistem. Okey, lepas tu ini antara nama-nama ni lah. Nanti lagi kita akan keluarkan sijil dan sebagainya. Jadi pastikan IC yang anda isi ni IC yang betul lah. Okey. Lepas tu nama-nama yang betul. Okey. Jadi itu sajalah. Okey, saya serah balik majlis ni kepada Cik Khairul Nizam. Okey. Okay, kita silakan Cik Khairul Nizam. Okay, terima kasih Encik Nizal. Sambung balik tadi apa untuk Patrick ni tadi. Ini untuk yang bukan kontraktor elektrik lah. Kalau kontraktor elektrik dia semua dah tahu dah. Okey. Ditulis sini starter type. Ini dari CIDB ya. Starter type ditulis sini DOL. Untuk ST dia bagi pakai 15 M. Okey, macam mana rupa dia kan? Ini yang bukan kontraktor elektrik Okey, ini DOL tuan-tuan Ini DOL starter. Dekat dalam dia ada kontraktor. Benda ni pun mahal juga kan. Kalau nak pasang kat rumah, tak berbaloi kata dia punya saja pun dah 60 lebih, dekat 70 lebih kan.
Okay, ini DOL. Diagramnya ada dekat belakang ni. Tuan boleh tengok. Kalau beli dia dah siap tampal. Tinggal nak pasang ya. Itulah yang dimaksudkan dengan DOL tadi. Ini soket 15 M. Dia bulat. Tak macam soket rumah kita 4 segi kan. Itu 13 M punya soket. Yang ni 15. Jadi plug dia pun, kepala plug dia pun lain. Sekejap saya cari. Ini. Kepala dia bulat. Dia tak sama. 15 M. Kalau ikut ST, dia nak direct pergi DB. Dia tak nak kongsi-kongsi. Saya dah habis dah sebenarnya. Ada sesiapa nak share tak pengalaman ke apa? Kita boleh kongsi sama-sama. Tuan-tuan ni lagi hebat ni. Semua kontraktor kan. Ya, Encik Khairul, saya nak share sikit. Kan ni lah just nak tanyalah because saya ada satu customer. Okey. Okey, dia ada aircon lah tapi aircon dia lama sangat. Tapi aircon dia dah kuning tau, color kuning. So dia cakap dia punya electric bill sudah semakin lama semakin tinggi. Oh. So dia cakap maybe apa yang sepatutnya dia kena buat. So dia Oh. cakap dia dah service semua, everything semua done. Tapi masih daripada 200 sekarang dah sampai 400. Oi, So, berapa? Okey, terus. so macam overload lah benda tu. Hmm. So what should dia buat lah, yang tu kita tak pasti because kita wiring je kan. So Oh, that's the one they ask lah. Dia tanya macam tu. jadi pada saya lah, kalau aircon semua masih lagi bersih kan, tak kotor, kita cuma check kompresor je lah. Itu je. Itu je dia punya jantung je. Ha. Sama ada, kalau electrical biasa, diorang dah mahir lah. Bab-bab check ampere kompresor ni. Lem je dekat situ kan, kita dah tahu lah kompresor tu bagus ke tak bagus. Kalau aircon ni dua-dua dia check. Satu mungkin dia akan claim. Kalau saya lah, mungkin saya akan claim dekat kompresor tu, tengok berapa penggunaan kompresor tu. Lepas tu saya akan check kompresor punya mechanical, dia punya suction dengan discharge pipe. Tengok dia sedut tu kuat tak? Ataupun dia discharge tu kuat tak? Antara dua lah. Kadang kompresor macam biasa. Kompresor biasa kalau api tinggi ni, kompresor jalan kuat lah kan? Betul tak? Kalau tak, api tak kuat. Ataupun tersumbat. Mungkin boleh jadi bila apa? Kompresor bila dia pump gas, bila kompresor tu contoh, saya bagi contoh outdoor lagi tinggi daripada indoor. Outdoor dekat bawah, indoor dekat atas. Jadi bila kompresor on, dia dia pump gas keluar, sekali dengan minyak, sekali dia tendang. Jadi mungkin minyak tu dah tersumbat dekat mana-mana kan, dalam piping. Sama ada kita cek kompresor ataupun kita cek piping kan. Biasa kita akan buat flushing dekat piping kan. Tembak gas lagi, keluarkan minyak dulu. Lepas tu kita cek balik kompresor macam mana. Jadi yang penting kompresor dulu lah kena cek. Tengok penggunaan apa kompresor tu high AM ke tak. Itu je lah. Thank you. Okey. Ada lagi tak? Ada nak share? Sasa, Hebat ni. nak tanya Okey. satu lagi. Okey. Okey, kalau aircon biasa dia dalam tahap berapa lama yang boleh guna tu? Dia punya hayat untuk aircon tu. Oh, yang ke hayat ni. Ah, Susah nak jawab sekarang tu. kan sekarang kan banyak jenama. So jenama yang banyak-banyak tu macam kalau ikutkan macam branded dia memang expensive. Dia 2.5 memang tinggi dia punya harga semua kan. So sekarang yang banyak yang request pun yang media-media punya brand banyak yang go. So Betul. yang kalau macam tu kan berapa tahun kena servis ke? So dan kan tadi Encik Nizam cakap kita boleh buat kita punya sendiri. Just wash dia punya, cuci dia punya luaran tu semua, everything kita pasang balik. So boleh gunakan lama.
So kalau Hmm. macam tu, kalau servis, kalau seorang customer ni, berapa lama dia punya term tu nak servis untuk barang-barang ni semua? Okey. Sekejap sebenarnya saya nak ajar besok benda ni. Tapi saya tengok sekejap Okey, ni sebenarnya untuk besok. Kita tak apalah, kita buat esok je lah. Ah, tak apalah, saya tunjuk dulu kan. Okay. Okey, sekejap. Untuk setiap pengeluar, dia ada jadual rawatan dia sendiri. Kita boleh tengok dekat laman web dia lah kan. Kita boleh cari. Contoh macam ni Accentnya, dia bagi tahu apa benda yang perlu dibuat untuk maintenance kan. Air filter, dia suruh kita cuci pakai vacuum cleaner. Ha. Ataupun basuh dengan air suam bawah 40 darjah Celsius. Ni contoh lah kan. Ha. Jadi dia ada, setiap pengeluar dia ada jadual rawatan dia sendiri. Ini untuk indoor. Apa yang kita perlu buat dekat indoor setiap 2 minggu. Ini condensate drain pipe, fan and pipe. 3 bulan sekali. Ha. Indoor fan. Tengok bising ke tak. Tengok coil. Ada kotor ke tak ada kotor. Ha. Dia sebenarnya ada ha, ada apa jadual dia sendirilah. Sama macam kereta pun kan. Kereta pun kita ada apa dia punya jadual rawatan betul tak? Setiap 10,000, 20,000, 50,000 nak tukar minyak. Hmm. Tapi macam ni tengok compressor lubrication. Dia kata oil is factory charge. Maksud dia tak payah buat apa-apa. No maintenance required. Dia kata kan. Jadi kita biar. Yang ni tak payah usik. Fan motor. Dia kata suruh minyakkan fan motor. Dia kata tak payah. Sebab dah siap lah. Walaupun aircon tu lama kita biar ya. Sebab dia memang tak suruh pun kan. Ha. Sebab tak ada dalam dia punya apa requirement dia untuk servis. Okey eh? Alright. Okey. Faham. Ada lagi tak? Cik Karol, saya nak tanya, Ha. macam kita punya, contohlah kita nak buat cleaning semua kan. Dari segi pemilihan chemical tu macam mana dia punya tu? Adakah dia ada spesifik ni pemilihan lah? Oh, chemical banyak jenis kan. Ha, Dekat Shopee kau memang banyak lagi chemical kan. betul. Ada, okey, dia punya kat Shopee tu. Okey. Saya Ataupun kalau chemical ni saya susah sikit lah nak jawab sebab chemical ni saya biasa ambil dekat kedai aircon kan. Saya cakap dia saya nak minta chemical. Saya biasa pakai chemical yang warna merah tu. Untuk cuci enjin. Saya biasa pakai yang tu. Sebab dia tak ada apa orang panggil yang spesifik chemical yang spesifik untuk cuci. Ha. Kalau ada pun kalau orang jual dekat Shopee chemical wangi contoh dia cakap kan. Ha. Itu je. Tapi kalau chemical untuk cuci enjin ni memang dia akan buang semula habuk-habuk yang dekat celah-celah fin. Kalau aircon rumah ni dia tak tebal tau fin dia. Bukan dua lapis, dia selapis je. Tapi kalau kondenser aircon kereta, tuan-tuan kena pakai yang jenis yang warna merah tu. Sebab dia dua lapis fin dia. Kalau tuan-tuan juluk pakai apa daun yang halus tu baru lepas habuk dia. Kalau tak, kalau tak pakai chemical memang takkan keluar kan. Jadi sebenarnya tak ada chemical yang spesifik lah untuk cuci. Kalau dekat pengeluar pun sebenarnya dia tak sarankan pun pakai chemical untuk apa split unit ni kan. Dia suruh tembak pakai air je. Tapi kalau tak boleh keluar nak buat macam mana kan? Kalau dah kotor sangat kena cari chemical juga. Boleh cek eh? okey, boleh. Faham. Okey. Ada lagi tak? Kongsi lah kongsi. Saya suka dengar orang cerita. Saya cerita penat juga.
Lagi ni geng electrical ramai. Orang Melaka ada orang Melaka. Oh, faham kat mana ni? Harry MZ dekat mana Faham? Oh, tak dengar kot. Ya? Muhammad Aidik eh? Saya pernah kerja dekat dekat Kuantan 3 tahun dekat Kuantan. Kalau tuan-tuan tahu lah. Kuantan, Restu Jaya. cik, dekat Pekan eh? Oh, Ya? kat Pekan kan? Kat Pekan betul. Restu Jaya dekat Pekan office dia. Tapi saya duduk dekat Gambang. Oh, gambar. Bos dia kawan baik saya. USD nama dia. Hmm. Okay. Okay, cik nak tanya, kalau contoh macam apa, aircon dalam contoh kawasan dekat sana kan banyak industri, heavy industri lah. Macam kat Gambang, kan dia ada Petronas punya site kan, Ha, ha, ha. Ebeng apa semua tu. Jadi, ni saja tanyalah pandangan apa nama, biasa heavy industry ni, contoh kalau dia punya, biasalah kalau kita servis aircon, kalau kat rumah ni mungkin habuk dia satu lapis macam tu kan. Kalau kita Mhm. contoh kat heavy industry, mungkin lain sikit lah dia punya ataupun cik ada pengalaman lah mengenai servis kat heavy industry. Dia punya Mhm. cabaran dia lah. Tu macam mana? Cabaran. Lama kerja kan? Hmm. Okey. Macam mana cik kata? Ini dekat 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 industri ni, Hmm? company lama saya pernah cerita, saya pernah kerja dekat Puchong kan, Star Data Engineering. Dia ada satu cawangan dia dekat Perak apa ni, yang keluarkan macam bauxite tau. Hmm. Hmm. Tempat dia tu pakai pakai aircon jenis BRB. Jadi company ni memang spesialis dengan BRB lah. Hmm. Kami selalu pergi servis dekat sana. Tempat dia, kalau saya sempat besok saya tunjuk gambar. Memang berdebu, kuning semua. Aircon dia semua kuning, Hmm. berdebu. Sebab dia macam bauxite kan. Hmm. Kalau tembak pakai power jet ni, oh, kita cuci tu seronok. Bukan seronok apa sebab nampak bersih. Dia punya beza daripada yang asal tau. Hmm. Jadi saya sebenarnya suka lagi kerja dekat industri ni. Cuma yang leceh dia yang paling saya tak suka sebenarnya safety lah. Dia punya safety biasanya straight kalau tempat-tempat macam tu. Kerja sama je kan. Kadang kita nak masuk tu susah. Kena dengar briefing 15 minit dulu. Tiap-tiap hari dia masuk pun nak kena ada briefing kan. Hmm. Masuk briefing. Tiap-tiap hari briefing. Benda yang sama kadang kita aduh. Ni lagi, benda ni lagi. Tapi kerja tu seronok lah. Kita kerja seronok barulah baru syok kan. Kalau kita kerja tak seronok, dia jadi apa? Alah, lemau je kan. Apa benda. Baik tak kerja betul tak? Jadi kita kerja tu seronok. Industri sebenarnya lagi best sebab kita buat kerja, sekali buat kerja tu banyak. Puas hati lah. Hmm. Hmm. Kalau macam dekat Gebeng tu kan dia punya, dia stand macam tu ke? Dekat Gebeng kan dia macam ada tanah-tanah merah tu kan. Tepi jalan habis dia punya. Oh, Ada tak dekat effect? Gebeng kan. Saya dah lama tak pergi Kuantan. Gebeng tu apa ni? Bawah saya dekat area mana? Okey, oh cik Gambang Gambang kat UMP Gambang dekat JMP. Gebeng ni dekat Baluk, Baluk Kuantan. Kuantan nak pergi ke Kemaman. Oh, yalah. Macam tu ada Betul, 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 betul. Itu lebih kurang lah tu. Macam banyak apa berdebu kan. berdebu kan. Tapi dia orang biasa ada kontraktor sendiri tu. Dia orang 3 bulan sekali dia akan buat sendiri. Tapi 3 bulan sekali dia tu ibarat macam tiap hari lah. Kan? Sebab dia orang industri ni biasanya besar. Sebab bila kita masuk site ni, lagi 3 bulan kita akan jumpa balik site yang sama. Padahal tiap hari kita rolling pun, kita jumpa balik dekat situ. Dah kotor balik lah. Dia macam tu. Dia Hmm. orang biasa buka tender untuk apa? Untuk finishing. Hmm. Ada lagi tak? Okey, yang lain kalau ada soalan nak kongsi, kalau ada soalan ke atau pengalaman nak kongsi. Garam kau apa, Cik Nizam? Kita tidak berhenti.
Kalau ikut tentatif ni pukul 4.30 kan? Pastinya. Betul. Ha. Kalau ikut lah. Tapi saya pun tak pasti lah. Boleh tanya Encik Nizal lah. Saya tak kisah. Saya punya subjek saya dah habis lah pun. Kita sembang-sembang je. Okay. Okey, jadi sahabat lain ada tak nak tanya soalan kalau ada? Mungkin sepanjang kerja ni lah kan terlibat dengan apa nama ni? Uh, Orang kata berkaitan dengan aircon lah. Jadi mungkin boleh kongsi dan sebagainya lah. Ataupun ada nak tanya soalan. Okay, tapi mungkin di kalangan kita ni mungkin dah ada yang kata dah mahir lah sebenarnya. Betul lah. Hmm. Dekat chatting, Cik Karina dah jawab semua soalan ni? Cik Zukri apa semua ni? Ada yang saya nak jawab besok lah sebab ada pertanyaan tu untuk subjek besok sebenarnya macam tadi kan. Tapi saya tunjuk je lah kan. Tapi tak apalah. Okay, jadi tanya satu lagi soalan apa nama Cik Karina apa nama? Okay, okay. Okay, untuk industri kata kerja lah, aircon ni, okay, berbanding dengan elektrik, dia punya cabaran dia macam mana? Adakah kata aircon ni lebih mencabar lah ataupun elektrik lebih mencabar? Sebab kalau kita tengok elektrik, kadang-kadang benda tu dia memang orang kata kita tengok juga pada talent lah. Contoh satu rumah tu kan ada tak hidup ke apa, kadang-kadang kita nak cari tu bukan senang, tapi setengah tu dia ada talent, dia ada bakat, dia boleh tahu kat mana yang trip dan sebagainya. Itu kalau dari segi elektrik lah. Dari segi aircon ni macam mana? Adakah cabaran dia hampir sama lah dengan elektrik ke? Itu macam mana pada pandangan Cik Nizam lah? Okay, saya dua-dua saya dah ikut. Saya dah pernah ikut elektrik. Saya pernah ikut aircon. Pada saya lah, dua-dua ni sebenarnya yang paling penting ilmu. Sebab kita duduk kat mana pun, kalau kita boleh dapat suri ilmu daripada orang-orang lama kan, lagi bagus lah. Jadi ilmu tu yang akan kita bawa untuk diri kita masa depan kan. Pada saya, antara aircon dengan elektrik ni sama je. Dia punya cabaran dia. Tapi, ada tapi pula. Kalau untuk rumah, saya rasa tak sebesar cabaran untuk aircon lah. Kalau untuk rumah, troubleshooting, tak tahulah orang lain kan. Tapi pada saya, sebab elektrik ni, kalau kita ada tool, senang ya. Ada equipment, ada benda yang kita boleh nak buat test, senang ya benda tu nak cari. Hmm. Tapi kalau aircon, dia mechanical, ada susah sikit lah. Banyak banyak nak fikir. Mechanical ni benda bergerak kan. Bendanya sentiasa bergerak. Jadi kepala kita pun pusing. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak sejuk? Kita masuk manifold gas, check. Okey. Kita clamp, okey. Kat mana dia punya sakit dia? Pada saya, untuk domestik, yang susah aircon. Elektrik, insyaAllah. Ha. Orang lain, saya tak tahu. Tapi mungkin dia orang tak buat dua-dua kan. Macam saya, dua-dua saya hentak semacam je. Hmm. Ada lagi tak? Tak tahu lah kalau orang elektrik tak setuju ke kan. Elektrik ni pada saya kalau ada apa ni equipment yang betul, senang je. Ha. Tapi kalau aircon, walaupun equipment betul, nak kena mikir lagi. Okay, okay, alright. Oh, ada yang setuju eh. Orang elektrik mesti tak setuju. Okay. Okay, ada soalan saya jawab kan. Maaf saya nak tanya kedatangan hari ni dengan esok kena orang yang sama ke hadir? Okay, sebenarnya kalau boleh lah, kalau boleh orang yang sama. Kalau tak dapat tu, nanti bincang lah macam mana dengan pengurusan ni lah. Sebab esok kita akan ambil gambar jugalah sekejap, sesi pagi. Tapi totally untuk mata CD syarikat anda tak ada isu dah lah, tak ada masalah lah. Mana sebenarnya kita dah complete lah untuk FOIA IDB. Jadi untuk esok kita ambil juga untuk syarat. Lepas tu tak ada apalah. Okay. Itu saja. Untuk jawab soalan Nora Faraliza bin Abdul Ghafar. Okay, Cik Karen Nizam, kita tunggu. Yang lain ada soalan kita setakat ni nak kongsi? Kalau tak ada apa-apa mungkin dalam pukul 4-5 minit kita boleh tamat kot, Cik Karen Nizam, untuk hari ni. Betul, betul. Saya setuju je. Ha. Ada Okay. orang yang tak setuju ke? Okay, yang Nak lain sembang lagi boleh. Saya tak ada masalah. Yang lain okey tak? Kita tamat dalam pukul 4-5 minit.
Kalau tak ada apa-apa lah. Okey tak? Sila komen dekat bahagian Boleh. Boleh. okey. Nak habis apa cepat. Boleh. Okey, jadi insyaAllah lah kita sikit lagi masa. Kita cuba kongsi lah yang mana mungkin nak kongsi. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Last. Kita ambil 2 lagi soalan last. Lepas tu kita boleh tangguh dulu lah untuk hari ni dan kita akan sambung esok. Okey, ada lagi 2 soalan last. Siapa nak tanya? Apa-apa soalan? 2 last soalan. Ataupun nak kongsi ke? Kita ada dalam 8 minit lagi. Sebelum 45 minit. Okey, satu lagi saya nak tanya Cik Renizam lah. Saya ambil satu soalan. Boleh. Satu soalan last. Okey, adakah dari segi aircon ni dia jadi trend? Maksud saya macam mana cakap? Kebiasaannya lah kita tahu. Biasa musim Ramadan kan. Dia punya panas dia lain macam. Itu kita tahulah. Maknanya ketika inilah ni, nak dekat ni waktu ni. Adakah waktu ketika ini dia punya permintaan orang nak servis aircon, orang nak installation yang baru tinggi? Apa pandangan Cik Kawin Nizam untuk housing punya ni lah? Untuk domestik punya, dia bisnes kan, dia turun naik, betul tak? Sekarang musim panas, ramai lah orang panggil. Kejap nak pasang, kejap nak servis kan. Aircon tak sejuk. Tapi nanti bila tiba musim hujan, hujung-hujung bulan 11 nanti kan, dah masuk musim tengkujuh, tak ada job kadang-kadang. Ya. Mula apa aku nak buat ni kan. Duit pun tak ada kan, job tak ada, orang tak panggil pun. Takkan kita nak pergi jahanam kan, apa, wiring orang nak buat wiring pula, betul tak? Kita tunggu, tak ada, aduh. Jadi biasalah tu, kalau musim tu banyak job, kita dah tahu itu memang musim panas. Biasa Jadi bulan, ada kebaikan lah kepada apa, orang yang buat aircon. biasa bulan berapa bulan dia? Kebiasaan lah. Setiap tahun tu. Biasa bulan ni, macam bulan ni lah. Bulan 2, bulan 3. Biasa orang cakap sebelum tahun baru Cina kan. Biasa orang cakap sebelum tahun baru Cina punya panas. Inilah dia musim dia. Tapi ni dah lepas tahun baru Cina pun sama je. Panas lagi. Ya. Okay. Okey, satu lagi. Yang lain dia nak tanya tak soalan? Kalau tak ada, Saya nak tanya. kita persilakan. Okey, untuk macam satu ruang lah kan. Mhm. Ruang tu memerlukan dua horsepower. Better beli 2 horsepower ataupun 1 horsepower, 1 horsepower. Okey. Macam tadi saya dah tunjukkan contoh bilik tu 4 segi tepat ataupun 4 segi sama. Satu bilik, satu dinding dia panjang, yang satu lagi pendek ataupun dia sama panjang je 4-4 tu. Bilik tu. 4 segi tepat ke 4 segi sama. Kita tengok apa bilik tu macam mana kan. Kalau satu tu contoh 10 kaki dengan 5 kaki kan. Kita pasanglah 2 bagus. Betul tak? Maknanya satu dinding tu panjang. Satu dinding tu pendek je. Kita pasanglah 2 kiri kanan dekat tempat dinding yang panjang tu. Kalau bilik kita segi 4 tepat, maknanya 5 kali 5 contoh ataupun 10 kali 10 lah, sama besar dia punya apa ukuran dinding dia. Kita pasang satu je lah. Tak payah pasang 2. Kita tengok tengok tempat, tengok bilik. Lepas tu tadi location kan, lokasi. Kat mana kita nak pasang? Berapa kita nak pasang? Hmm. Boleh Puan eh? Daripada segi elektrik dia, Dari segi elektrik, best maknanya satu penggunaan ke elektrik kan. pasang 2? Kalau tuan-tuan nak jimat, pada saya baik pasang 2. Tapi pasang 2 punya harga lagi mahal daripada pasang 1. Pasang 2 1 horsepower dengan pasang 2 horsepower lebih besar kos pasang 2 1 horsepower, betul tak? Tapi daripada penjimatan yang 2 biji tu Puan boleh off satu kalau tak pakai. Boleh pakai satu je dulu. Kalau tak cukup boleh tambah lagi satu. Pada saya kalau nak jimat elektrik pasang 2. Tapi kos nak pasang mahal yang 2 tu lah. Boleh Puan eh? Okey, faham dah. Faham. Kalau tak faham bagi tahu, saya
Saya cuba nak membayangkan sebenarnya. Okey. Ada lagi tak? Okey. Jadi okey, tu soalan last kot. Saya tanya kedua last. Okey. Jadi setakat ada lagi tak ada? Okey, kalau tak ada insya-Allah kita sambung esok lah. Insya-Allah Cikgu Nizam. Jadi Okey. kalau ada soalan mungkin boleh simpan lah untuk esok. Okey, kita ada satu lagi esok lah sesi last. Okey, jadi untuk esok waktunya lebih kurang sama lah pagi tadi. Okey, mengikut tentatif lah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan untuk hari ni boleh simpan untuk esok. Okey, jadi saya rasa setakat ni saja Cik Nizam untuk hari ni. Dan apa-apa, kalau ada apa-apa soalan pun boleh tanya juga dalam grup lah, dalam grup WhatsApp. Mungkin saya akan tag lah Cik Nizam sebagai trainer lah. Mungkin ada yang tak nak tahu yang mana satu Cik Nizam dalam grup ni. Okey. Okey, jadi setakat ni saja kelas kita untuk petang ni. Okey, Cik Nizam ada apa-apa ya? Tak ada tambahan? Last? Hmm, saya Besok? tak ada apa. Kita jumpa besok lah. Esok Okey. Jadi terima kasih semua yang join pada kelas hari ini. Kita jumpa esok insya-Allah waktu pagi, waktu yang sama. Dan untuk maklumat anda semua, link Zoom yang kedua bukan link yang sama tau. Link Zoom yang kedua. Kita tengok balik dia punya description lah. Okey. Jadi setakat ni saja untuk petang ni. Okey, wallahu alam. Terima kasih semua. Okey, anda boleh left meeting lah. Okey, alright. Ya tuan. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih Cikgu Nizam. Terima kasih Tuan.